Baiklah, kita masuk pada kepentingan keselamatan makanan. Keselamatan makanan ini bermaksud makanan itu bebas daripada kuman berbahaya, racun, toksin dan bersih daripada najis serta bahan-bahan buangan yang lain, di mana ia dimaksudkan makanan itu diyakini bersih serta dijauhi daripada bahan-bahan yang tidak diingini. Pentingnya penjagaan makanan ini adalah untuk mencegah diri daripada terkena penyakit bawaan makanan seperti taun, typhoid, keracunan, penyakit kuning, hepatitis A dan lain-lain, di mana penyakit-penyakit ini akan membawa kemudaratan kepada diri individu. Yang kedua, ianya untuk mengelak daripada termakan makanan yang mengandungi bahan-bahan berbahaya seperti bakteria. Seterusnya, antara perkara-perkara asas yang perlu diutamakan dalam menjamin keselamatan sesuatu makanan itu, perlulah melihat kepada sumber makanan bahan mentah. Kita tengok pada bahan mentah itu sumbernya halal ataupun haram, dan kemudian lihat kepada peralatan yang digunakan oleh individu, terutamanya dalam peralatan sembelihan seperti ayam, lembu. Dan seterusnya, cara memproses makanan. Bagaimana cara individu atau penyaji makanan memproses makanan yang dibuat untuk pelanggan. Yang seterusnya, kaedah penyimpanan makanan. Macam mana cara mereka memastikan makanan itu kekal terjamin keselamatannya. Dan yang seterusnya, pembungkusan jika makanan itu perlunya kepada membungkus. Dan yang terakhir sekali, iaitu kawasan persekitaran yang bersih. Ada disebut iaitu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cinta akan indah dan bersih. Dia amat mencintai kepada perkara yang cantik, indah dan bersih. Jadi di sini jelaslah bila kita tengok pentingnya keselamatan makanan ini bukan saja kepada individu, sedangkan Allah juga seterusnya kepada kita masuk pada bahagian bersih. aspek pengendalian makanan dari sudut kebersihan. Apa yang perlu dititikberatkan adalah kita perlu basuh tangan dengan sabun dan air. Ketika yang pertama, sebelum mengendali makanan yang telah dimasak ataupun yang sudah siap untuk dimakan. Kedua, selepas mengendali makanan mentah. Yang ketiga, selepas mengendali sisa-sisa makanan. Dan yang keempat, kita perlu memastikan kuku sentiasa pendek dan bersih. Yang kelima, elak daripada menggunakan aksesori ataupun barang kemas yang boleh terjatuh ke dalam makanan semasa menyediakannya. Keenam, gunakan apron yang bersih dan pakaian yang kemas. Ketujuh, rambut harus diikat dan sentiasa dalam keadaan yang rapi. Kelapan, tiada kudis atau luka di tangan. Dan yang kesembilan, jangan menyediakan atau mengendali makanan jika anda mengalami penyakit. Seterusnya, kita perlu mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara berikut apabila sedang menyedia atau mengendali makanan. Yang pertama, merokok. Kedua, meludah. Ketiga, mengelap tangan pada kain yang kotor. Keempat, menyikat atau menyentuh rambut. Dan yang kelima, mengelap peluh dengan tangan. Seterusnya, dari sudut perkakasan, apa yang perlu dititikberatkan adalah kita perlu simpan pinggan, mangkuk, periuk, kuali dan peralatan dapur yang lain dengan cara-cara berikut. Pertama, di rak yang tinggi atau bersih. Yang kedua, jauh dari racun serangga, sabun dan alat-alat kebersihan. Dan yang ketiga, jangan gunakan pinggan mangkuk dan peralatan yang sumbing, pecah atau retak. Terdapat beberapa cara memastikan kebersihan makanan, menjaga kebersihan diri dan mengamalkan amalan kebersihan yang perlu semasa mengendalikan makanan. Antaranya ialah merasa makanan dengan tangan, merokok, menggaru, menyentuh makanan dengan tangan, mengorek hidung dan batuk ke arah makanan. Seterusnya, antara simptom memakan makanan yang tercemar ialah sakit kepala, diarrhea ataupun cirit-birit, sakit perut, muntah-muntah, najis berdarah dan banyak lagi. Bagaimanakah cara mengelakkan pencemaran makanan? Berikut adalah pemprosesan makanan hendaklah dilakukan dengan prosedur yang betul, menyimpan makanan di tempat yang sesuai dan selamat, melakukan pembersihan ke atas makanan sama ada baru dibeli atau dipetik dan juga sebelum dimasak. Akhir sekali, menjaga kebersihan diri sebelum menyediakan makanan. Apa itu keracunan makanan? Keracunan makanan adalah penyakit yang disebabkan oleh makanan yang tercemar, disebabkan oleh penyajian makanan yang tidak bersih, peralatan yang tidak bersih atau tangan yang tidak dicuci, baik berpunca dari penyedia atau dari pesakit sendiri. Seterusnya, makanan boleh tercemar dari sumber semasa proses pengeluaran, ketika memasak, ketika penyajian makanan dan juga ketika makan. Apakah yang menyebabkan keracunan makanan? Punca keracunan makanan: pencemaran dari silang memproses makanan, makanan seperti daging tidak dimasak dengan betul, tidak menyimpan makanan yang perlu dibekukan di bawah 5 darjah Celsius, makan makanan yang telah disentuh oleh seseorang yang sedang sakit atau telah bersentuhan dengan seseorang yang mengalami cirit-cirit dan muntah,
Dan yang terakhir, tidak mencuci tangan sebelum memasak makanan atau sebelum makan. Kesan keracunan makanan juga dikenali sebagai betulurin makanan, iaitu keadaan yang disebabkan oleh makanan-makanan yang tercemar. Keracunan makanan boleh membuatkan seseorang itu mengalami loya, muntah atau cirit-birit, sakit perut dan kejang, demam, hilang selera makan, kurang tenaga dan lemah. Maka inilah faktor yang menyumbang kepada kesan keracunan makanan. Seterusnya, marilah kita lihat bagaimana cara untuk mengatasi keracunan makanan. Pertama, mengekalkan piawaian kebersihan peribadi dengan baik dan menjaga permukaan kerja serta peralatan dengan bersih. Kedua, memasak dengan teliti, terutamanya daging jenis makanan laut. Ketiga, makanan tertentu perlulah disimpan pada suhu yang betul. Dan yang terakhir, mencegah daripada pencemaran silang. Seterusnya tentang dalil dalam menjaga keselamatan ataupun kebersihan makanan. Dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makalah daripada apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang terang nyata bagi kamu. Sadaqallahul azim. Akhir sekali, tentang kesimpulan. Keselamatan makanan merupakan isu yang perlu diambil serius oleh semua pihak, termasuk kerajaan, pengeluar, pengendali dan pengguna, supaya keselamatan makanan dapat dijaga dan kes keracunan makanan dapat dikurangkan. Pengguna yang bijak akan memastikan makanan yang diambil dihilangkan dan menggunakan bahan yang mempunyai program jaminan keselamatan makanan. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum.